Berhormat. Boleh saya bangkit Pertuan Mesyuarat? Ya. Terima kasih. Saya bangkit Pertuan Mesyuarat 41F. Saya sebenarnya nak tanya penjelasan daripada Yang di-Pertua tentang surat yang kami terima berkenaan pengubahsuaian SOP untuk ahli parlimen untuk datang ke Dewan Parlimen ini. Kita tahu banyak yang kita lakukan, banyak SOP yang kita terhadkan masa berbahas kerana kita takut ni high risk area. Tetapi saya nak tanya, kenapa ahli parlimen yang terdedah kepada positive patient sekarang dibenarkan datang, SOP diubah suai sebarang untuk membolehkan mereka datang ke sini. Saya tahu kalau tak yakin untuk menang undi belanjawan, datanglah bincang dengan pihak kami, terima nasihat kami, terima input kami, jangan ubah suai atau mereka SOP yang bukan-bukan seperti ini. Minta petua, minta penjelasan daripada Yang di-Pertua. Sekian, terima kasih. Saya tak sebenarnya, terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Sebenarnya saya tak ubah SOP. Saya cuma ikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham. Sebelum ini ketika kita memberi sedikit kekangan kepada kehadiran ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan semua, ada yang mengatakan itu kita tidak memberi peluang kepada ahli-ahli parlimen untuk datang berdebat dan semua. Tapi saya rasa untuk undian tu kita membuat sedikit banyak kelonggaran untuk undian. Kita benarkan semua masuk ke Dewan. Dan yang ketiga-tiga tu bukan keputusan saya. Mereka perlu meminta kebenaran Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan, dan kalau dibenarkan maka mereka perlu mengikut SOP yang ditetapkan oleh beliau, bukan ditetapkan oleh saya. Ya. Saya nak tanya, apakah SOP yang lebih untuk melindungi bentara-bentara yang ada di sini yang kena mengiringi mereka yang datang ke dalam Dewan ini? Saya dipahamkan pagi ini bahawa terdapat 3 orang yang meminta kebenaran untuk datang. Mereka akan dibawa oleh ambulan memakai PPE, dan kita telah sediakan satu bilik untuk mereka duduk, bilik khas. Mereka duduk di situ, dan apabila kalau mereka ingin mengundi, mereka perlu memakai PPE yang baru, dan mereka akan masuk di public gallery melalui pintu di public gallery itu, dan undi akan diambil daripada mereka. Dan penghitung dan pemerhati terpaksa memakai visor, dan selepas mengundi mereka meninggalkan public gallery itu supaya kita nak hadkan kontak lah dengan semua orang. Terakhir, sebab Pertuan Mesyuarat yang saya bangkitkan 41F berkenaan etika pemakaian di Dewan. Ya. Jadi saya tak nampak PPE pun dalam tersebut. Yalah, terpaksalah kan. Dapat sebagai yang dimedahkan. Saya terpaksalah benarkan kalau begitu kan. Berhormat Speaker, boleh kita cadang supaya semua ahli parlimen dengan Yang Berhormat Speaker sendiri pakai PPE hari ini. Itu lebih selamat, saya ingat. Kan bazir lah, jangan Mama saya masalah. Saya Kementerian Kesihatan pun terlalu rigid sangat. Sepatutnya lebih luas semua PPE pakai hari ini. Terima kasih. Saya nak regulate benda ni sebab sebenarnya saya nak regulate benda ni daripada ada MP yang datang tanpa diregulate dengan mereka tidak mematuhi perintah kuarantin tu. Lebih baik saya regulate. Lebih baik saya rasa Tan Sri DG regulate. Saya tak nak orang yang kena perintah kuarantin pun datang mengundi tanpa regulasi kan. Ya. Yang di-Pertua. Alright. Saya rasa ini akan jadi satu ketawa di rakyat di bawah sana. Datang dia orang tak boleh lepas, yang orang ini nak undi punya pasal mari sini. Apa ni? Itu norma baru lah. So kita kalau boleh buat macam itu, rakyat orang meninggal pun tak boleh keluar pergi menziarahi ibu sendiri. Yang Berhormat, ini hak undi kan. So kita pun tahu ramai yang nak datang mengundi. So kita regulatekan lah. Ya. Tak payah dipolitikkan lah perkara kesihatan. Ya. Bukan politik, Datuk Ketua, cuma cadangan perluaskan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 DR 16 2020 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 dalam jawatan kuasa sebuah-buah majlis. Ya, ahli-ahli yang berhormat, majlis dalam jawatan kuasa sekarang.
kasih. Yang berhormat, Kepala Bekalan B32 dan Kepala Pembangunan P32 di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan sekarang terbuka untuk dibahas. Pertamanya saya ingin menjemput Yang Berhormat Labuan. Silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya mulakan dengan butiran 020400 dan 05000 Perbadanan Labuan. Sebelum rampasan kuasa ataupun pertukaran kerajaan, Labuan telah merangka satu pelan pembangunan ke arah menjadikan wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bandar pintar Malaysia. Matlamat tersebut merupakan salah satu intipati penting yang difokuskan dalam program publicity awal rancangan pemajuan Labuan 2040 yang dikatakan akan memperincikan setiap satu pandangan kumpulan berkepentingan serta kajian bagi merealisasikan rencana pembangunan tersebut. Berhubung perkara tersebut, saya ada 4 persoalan untuk respon Yang Berhormat Menteri. Pertama, apakah bentuk kajian lanjutan daripada program publicity awal rancangan pemajuan Labuan 2040 yang telah dilaksanakan oleh Kementerian bagi mewujudkan kerangka khusus atau strategic blueprint bagi menyusun pelaksanaan fizikal ke arah pewujudan Pulau Bandar Pintar Malaysia? Kedua, apakah aspek-aspek pembangunan semula bandar atau town redevelopment yang akan diberi penilaian semula oleh kementerian bagi memastikan idea pembentukan pulau bandar pintar yang dihasratkan itu selari dengan matlamat pembangunan yang digariskan dalam visi Plan Induk Labuan 2030. Ketiga, dengan kenaikan peruntukan pembangunan sebanyak 5.13 juta ringgit, bagaimanakah kementerian dapat membangunkan sistem perancangan bandar yang tersusun di Labuan dengan mengambil kira jangkaan suntikan pelaburan luar dan sektor pelancongan dan pembinaan? Keempat, apakah tindakan kementerian untuk facilitate para perwakilan dari 30 buah negara yang mana lawatan mereka ke Labuan yang sepatutnya Mac lalu terpaksa ditangguhkan masih boleh meneruskan perancangan untuk meluaskan pelaburan dan kerjasama antara Labuan dan negara-negara asing tersebut? Dan satu lagi, peruntukan diturunkan untuk Perbadanan Labuan dari 50.176 juta kepada 39.408 juta, sedangkan dengan peruntukan 50 juta sebelum ini pun jauh dari mencukupi. Adakah ini bererti banyak kerja-kerja penyelenggaraan dan program-program pembangunan komuniti dan kesejahteraan bandar dikurangkan? Bagaimana dengan bajet bantuan makanan COVID-19 untuk 2021?